الإمام فيما جهر به. Silakan. Hadis yang ke-40. Bab tarki qiraati khalfal imam fima jahara bi fihi. Susunan tak sama lah. Sebab yang ni 43 bab. Satu bab dia hadis. Bukan 43 ini. Itu betul tu. Muwatta'. Bab bacaan belakang imam. Ini analah tinggalkan qiraat. tak min khalfal imam. Atas sikit ya. Amal Lepas lah. amal terjulur. Ada sebelum. Oh, Sebelum tu dua tajuk. Dua tajuk sebelum tu. Yang tu baca dah tak? Cuma ulang je lah, baca dah tu. Baca saja, kita sepintas lalu kita ulang sebab qiraat khalfal imam. Fima jahara bihi, okey. Maknanya sebelum baca hadis ni kita ulang sikit. Satu tajuk. Bacaan di belakang imam ini bagi orang yang makmum. Bagi makmum dia ada 3 pendapat. Maknanya pertamanya wajib baca juga sama ada imam baca kuat ataupun imam baca pelan. Ini mazhab kita Syafi'i. Pendapat yang kedua iaitu tinggal terus sama ada imam baca kuat ataupun imam baca pelan. Imam baca kuat ataupun pelan ini sama ada sembahyang jahriyah ataupun sirriyah. Sembahyang yang jenis kuat kan, macam sembahyang subuh, sembahyang isya, sembahyang maghrib. Jenis pelan ni zuhur dengan asar. Ataupun 2 rakaat yang pertama kuat, 2 rakaat yang kedua ini dibaca dengan pelan. Maka pendapat yang pertama tadi, mazhab kita Syafi'i, kena baca semua. Bagi makmum ni, tak kira imam baca kuat ke, imam baca pelan. Yang kedua, tak baca terus. Semua serah kepada imam, iaitu mazhab Hanafi. Dan sebilangan besar sahabat-sahabat pegang cara Hanafi. Daripada kalangan sahabat dan khalifah yang 4 diikut cara Hanafi. Maknanya kalau dah berimam, padan dengan bacaan imam. Walaupun sil. Pendapat yang ketiga iaitu pendapat yang diketengahkan oleh Imam Malik. Imam Malik ni bagi dia kalau yang imam baca kuat maka tak perlu baca. Kalau imam baca pelan 2 rakaat yang terakhir tu kan, maka makmum kena baca. Ataupun jenis sembahyang sirri ya, seperti zuhur dan asar ini makmum kena baca juga. Oleh kerana sebagaimana yang kita telah bahas di dalam pengajian-pengajian kita yang lalu, tidak ada dalil dalam Quran secara sharih terang kena baca tak kena baca. Semua dalil-dalil ihtimal. Begitu juga hadis-hadis yang terlalu banyak. Bab qiraatu khalfal imam dalam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan sebagainya banyak, tetapi tidak ada satu hadis yang sharih. Semuanya hadis yang ada ihtimal. Salah satu contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la salata liman lam yaqra bi ummil kitab ataupun bi fatihatil kitab. Tidak ada sembahyang. Dulu dah kita sebut, tidak ada di sini maknanya nafi sihah ataupun nafi kamal. Nafi sihah maknanya tak baca, batal sembahyang. Itu ihtimal daripada ulama-ulama Syafi'i. Adapun Hanafi pula dia nafi kamal. Bukan nafi sihah. Maknanya sembahyang tak sempurna, maksudnya kurang pahala, tetapi sembahyang masih sah walaupun tak baca Fatihah. Bagi dia 3 ayat Quran baca boleh rokok lah. Sah dah sembahyang tu. Okey. Jadi kita tengok di sini secara kesimpulan, bacaan Fatihah ini bagi makmum. Bagi makmum dia ada keuzuran. Maknanya bagi kita yang jadi makmum ni dia ada keuzuran, dia boleh baca 3 cara tadi. Nak baca ikut pendapat pertama wajib, yang kedua ni maknanya tak wajib langsung, yang ketiga ikut kalau yang jahriyah tak wajib baca, kalau sirriyah wajib baca. Okey, terus. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. Okey, Imam Malik tadi dengan sanadnya bila ditanya bahwasanya Abdullah bin Umar bila orang tanya dia adakah
seseorang itu membaca di belakang imam, dia kata apabila dia sembahyang seorang diri, dia sembahyang di belakang imam, padan, memadai bacaan imam itu. Makna inilah yang dikatakan istilah imam tanggung Fatihah. Wa idza shalla wahdahu falyaqra. Bila dia sembahyang seorang, tu Fatihah tu jadi wajib. Jadi wajib. Yang kedua, Imam Malik sebut lagi, Abdullah bin Umar kata tidak baca, wa kana Abdullah ibnu Umar la yaqra'u khalfal imam. Jadi Abdullah bin Umar ini bila dia sembahyang, dia sebagai makmum, sama ada jahriyah sirriyah, memang dia tak baca. Daripada asar sahabat ni cukup banyak. Imam Hanafi ni diikut asar sahabat. Cukup banyak yang bahawa sahabat-sahabat berpegang, kalau dah jadi makmum, imam baca kuat ke, baca pelan ke, tak wajib baca. Terus قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. Jadi Yahya kata dia dengar daripada Malik, Imam Malik. Masalahnya di sisi kami, pendapat di sisi kami, pendapat di sisi Imam Malik. Maknanya seseorang yang apabila dia berada di belakang imam, yang mana imam itu tidak membaca dengan kuat, dia baca. Yaqra'ur rajulu wara'al imam. Maknanya seseorang makmum itu membaca di belakang imam, maknanya baca Fatihah. Fima la yajharu fihi al-imamu bil qira'ah. Pada ketika imam baca, imam tidak menjaharkan ataupun menguatkan dengan bacaan. Imam Malik macam tu. Maknanya kalau imam tu baca pelan, makmum kena baca Fatihah. Sebaliknya, wa yatrukul qira'ata fi ma yajharu fihi al-imamu bil qira'ah. Sebaliknya hendaklah ditinggalkan akan bacaan ketika imam menguatkan bacaan. Sebab bersesuaian dengan Quran tu. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Okey, terus. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Okey, di dalam riwayat yang khususnya ini, Imam Malik dengan sanadnya menyebut bila sahaja Rasulullah SAW selesai sembahyang, maknanya bagi salam. Maknanya selesai sembahyang bagi salam, pada sembahyang yang kuat bacaannya, iaitu sembahyang jahriyah. Lalu Rasulullah tanya, siapa daripada kalangan kamu adakah membaca bersama aku salah seorang daripada kamu sebelum ni, sebentar tadi, anifan sebentar tadi. Maknanya sebentar tadi siapa daripada kalangan kamu yang makmum ni baca sekali? Seorang sahabat kata, saya wahai Rasulullah, baca sekali. Bila Rasulullah baca, dia baca. Lalu Rasulullah SAW menyebut, sesungguhnya aku mali unazi'ul Quran. Maknanya aku jadi keliru ketika membaca Al-Quran. Ataupun istilah orang kampung ni panggil cacor. Cacor ni maknanya apa? Celaru. Unazi' maknanya cabut. Naza'a yunazi'u ni maknanya cabut. Maknanya aku baca, kamu baca, aku baca, kamu baca. Jadi bersabut lah. Keliru. Maknanya kalau aku baca lain kali, kamu jangan baca. Di sinilah Imam Malik berpendapat kalau imam baca kuat, makmum jangan baca. Maknanya ganggu imam. Dan terhentilah, maksud dia telah berhentilah daripada bacaan bersama dengan Rasulullah SAW apabila Rasulullah membaca dengan kuat. Apabila Rasulullah baca dengan kuat, mereka dengar apa yang dibaca oleh imam, maka mereka tak baca selepas daripada tu. Jadi Imam Malik pegang pada hadis ni. Bagi mazhab dia sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kalau imam baca kuat, ditinggalkan oleh makmum berfatihah. Kalau imam baca tak kuat, baru dia baca. Dia tu kalau baca juga jadi makruh. Baca juga makruh. Tak dapat sunat. Baca Quran ni tak sunat ke? Tak, sebab lari dengan sunnah. Imam Malik makruh kan? Makruh. Kalau Hanafi dia haruslah baca. Dia sunat. Hanafi tak boleh baca. Memang dia tak baca pun baca makruh. Maka baca makruh. Baca makruh. Sama ada jahriyah ataupun sirriyah. Ya. Makruh ni maknanya ditinggalkan lebih baik pada pandangan dia. Bagi kita tak makruh, tinggal tak sah langsung. Wajib kan? Sebab dia rukun.
salah satu daripada rukun 13 tu Fatihah. Tak kira jahriyah sirriyah wajib baca. Okey, terus. باب ما جاء في التأمين خلف الإمام. Okey, bab kita sebut amin, amin di belakang imam. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi ni, bahawa sebutan dengan jahriyah dengan kuat tu amin itu sunat hukum dia. Sunat. Tetapi walaupun di Pakistan, di Ubeni dia mengajar semua sunat sitah, tapi orang buat amin tu dia marah dalam masjid dia. Dia kata kiushu karate, dia kata. Kenapa buat bising dalam masjid amin, dia kata. Ahli hadis ni ahli hadas. Dia sebut ahli hadas, orang yang hadas besar. Sebab budak dalam masjid dia kata show karate. Dua bising buat apa amin? Duduk dalam masjid senyap-senyap. Dia kata dengar je imam baca. Imam pun amin pelan. Jadi sebenarnya kita tengok dalam hadis-hadis Nabi memang sunat. Oleh kerana kuat sangat ta'assub dengan mazhab Hanafi tu, maknanya hadis-hadis yang bercanggah dengan mazhab dia tu dia bukan mazhab dia lagi. Jadi kita mengaji hadis ni kita nak ikut hadis Nabi, nak ikut sebagaimana yang Nabi sebut sallu kama raaitumuni usalli. Okey, terus. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمه بن عبد الرحمن انهما اخبراه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امين. Jadi kita tengok dalam hadis ini, Imam Malik dengan sanad menyebut siapa-siapa apabila imam menyebut amin, fa'aminu, hendaklah kamu turut serta menyebut amin. Maknanya surahan daripada Rasulullah, surahan yang membawa kepada maksud sunat. Sunat juga kita sebut amin. Sebab apa? Apa kelebihannya? Semalam dah kita sebut, setiap sesuatu benda yang Allah Ta'ala suruh dan Nabi suruh mesti dia ada kelebihan, ada fadilat, ada keuntungannya. Di sini apa dia? Barang siapa yang berbetulan takminnya, maknanya amin disebut itu berbetulan dengan takmin malaikat. Malaikat pun sebut amin juga. Sebab apa? Kita dah baca dalam bab yang lalu berhubung dengan masalah Fatihah ini disebut sebagai doa. Dibahagikan dua, mula-mula puji-puji bagi Allah Ta'ala. Lepas tu dia kata, selepas tu pula, mula-mula dia puji, selepas tu minta. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim tu sampai habis maknanya minta. Mula kita agungkan Allah Ta'ala dulu. Sebab tu Nabi sebut di dalam hadis kudusi, Fatihah ni dibagi kepada dua. Satu untuk Allah Ta'ala. Apa maksud untuk Allah Ta'ala? Bahagian Allah Ta'ala ni bahagian kita puji dia, kita agungkan dia. Bahagian yang kedua, dia surah kepada makmum, iaitu surah kepada doa. Surah kepada makmum untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi bila kita doa sampai tahap habis itu, amin istajib doa'ana. Amin itu maknanya istajib doa'ana, perkenankan doa kami. Jadinya kita setelah minta doa, minta Allah Ta'ala perkenankan. Malaikat pun join sekali sebut perkenankanlah doa kami. Apa kelebihannya? Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Diampun bagi dosa-dosa yang terdahulu. Maknanya dosa-dosa kecil diampun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebab kita sebut amin, yang mana amin itu berbetulan dengan amin para malaikat. Lalu Ibn Syahab kata ada Rasulullah SAW menyebut yaqulu amin. Rasulullah juga bukan saja dia suruh orang, dia juga sebut amin ketika sembahyang jahriyah ini. Okey, terus. وحدثني عن مالك عن أمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. Jadi dalam hadis ini Imam Malik sebut dengan Imam Malik dengan sanadnya bahawa daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila berkata salah seorang daripada kamu amin, malaikat pun sebut amin, malaikat fis sama, di langit pun sebut amin juga, maka berbetulan salah satu aminnya, amin malaikat dengan amin kita, amin manusia ini, diampun dosa yang terdahulu. Terus.
حدثني عن مالك أن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Okey. Selain daripada suruh kita sebut amin tadi, bagi makmum macam mana bila imam sebut sami Allahu liman hamidah? Jadi sebahagian daripada pendapat ulama dia berdasarkan pada hadis ini. Tapi bagi Imam Syafi'i, kita makmum boleh juga sebut sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Boleh juga sebut dua sebagaimana yang disebut di dalam kitab syarah kepada Bulughul Maram tu apa dia? Subulus Salam. Dan kitab-kitab yang lain dalam mazhab Syafi'i kita boleh sebut dua. Dan pendapat yang kedua, makmum padan ataupun memadai dia sebut bila imam kata sami Allahu liman hamidah, faqulu. Rasulullah kata apa? Faqulu, hendaklah kamu sebut Rabbana lakal hamdu. Ada di dalam satu riwayat yang lain Rabbana walakal hamdu. Boleh pilih. Jadi kita bagi kalau bagi makmum ni dia nak sebut dua-dua boleh. Rabbana walakal sami Allahu liman hamidah tu dia sebut sami Allah juga, ataupun dia tak sebut sami Allah, padan dengan imam saja sebut, dia sebut Rabbana lakal hamdu ataupun Rabbana walakal hamdu. Maka apabila berbetulan dengan perkataan dia, takmin dia dengan takmin malaikat, diampun dosa yang terdahulu. Wallahu a'lam. Boleh sambung makan lemang. Sambung lemang. Nanti sejuk. Betul ya. Lemang wal hendangi.